أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. أما بعد. Pertama sekali, marilah kita sama-sama buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi kerana sekali lagi dengan izin dia pada hari ini kita dapat sama-sama berkumpul dalam aplikasi ini untuk sama-sama kita teruskan insya-Allah bacaan kitab Safinatul Najah. Okey. Seperti biasa, andai kata sepanjang pengajian pada hari ini, sepanjang pengajian pada hari ini ada tiba-tiba suara tak jelas ke ataupun tiba-tiba suara tersekat-sekat ke apa, terus bagi tahu kaca cakap tak jelas ataupun tersekat-sekat. Dan seperti biasa juga, andai kata sepanjang pembacaan pada hari ini ada soalan ke apa, insya-Allah boleh terus utarakan. Kita akan jawab pada akhir sesi. Insya-Allah. Okey. Jadi kita buat revision balik apa yang kita dah belajar pada apa yang kita dah bincangkan kemarin. Kalau ingat kemarin kita ada bincang tentang uh, syarat-syarat Al-Fatihah. Syarat-syarat Al-Fatihah. Kemudian kita juga ada bincangkan tentang uh, waktu-waktu yang disunatkan mengangkat takbir. Ada 4 waktu. Disebutkan dalam kitab ni ada 4 waktu. Iaitu takbiratul ihram, rukuk, i'tidal, kemudian ketika bangun daripada tasyahud awal. Untuk penjelasan dia secara detail semua yang telah diceritakan tadi tu, insya-Allah boleh tengok video untuk sesi yang sebelum ini. Dan rukun-rukun yang ke belakang, rukun-rukun yang terkebelakang, ah, contohnya seperti liat, seperti seperti berdiri, kemudian takbiratul ihram, itu semua tu dah diceritakan, kita dah bincangkan secara agak detail pada video-video sebelum ni. Kalau terlepas ke apa, boleh tengok insya-Allah. Okey. Jadi last kita bincangkan tentang rukun uh, Al-Fatihah. Last kita bincangkan tentang rukun bacaan Al-Fatihah. Okey. Jadi kalau tengok dalam kitab ini, dia terus masuk pada fasal ceritakan tentang syarat-syarat sujud. Maksudnya di dalam kitab ini dia terus pergi kepada sujud. Dia cerita detail pasal sujud. Untuk rukuk dan i'tidal, dia tak ceritakan dalam ni. Dia tidak maksudnya detail untuk rukuk dan i'tidal dia tidak diceritakan dalam ni. Okey, jadi sebelum kita masuk kepada syarat sujud ini, biar Allah terangkan sikitlah. Sedikit tentang detail untuk rukuk dan i'tidal itu macam mana. Ini perkara yang Allah sebutkan ini dia tidak ada tulis dalam kitab ini. Kalau tengok dalam kitab, seperti kita nampak fasal fi syuruti sujud. Sepatutnya itu yang kita baca sekarang ni. Untuk rukuk dan i'tidal dia tidak diceritakan dalam kitab ini. Tapi Allah rasa sekadar sekadar untuk apa pengetahuan basic, bagi tahu jugalah apa yang kita sedikit detail tentang rukuk dan i'tidal ni macam mana. So apa yang Allah ceritakan ni dia tidak ada dalam kitab. Maka eloklah ambil pen dan kertas supaya kita dapat sama-sama catat insya-Allah. Okey. Kita mulakan dengan rukuk. Okey, kita mulakan dengan rukuk. Okey, perkara yang nak disebutkan ini tak ada dalam kitab sebab dalam kitab terus ditulis sujud kan. Dia terus tulis cerita pasal syarat sujud. Untuk rukuk i'tidal tak ada cerita. So apa yang ada cerita ni tak ada dalam kitab. Elok dituliskan. Maka kita mulakan dengan rukuk terlebih dahulu. Jadi sekurang-kurang rukuk, sekurang-kurang posisi rukuk itu macam mana? Kita kata bagaimana posisi rukuk yang paling 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 kurang lah, paling kurang. Maksudnya paling lemah posisi macam mana?
posisi sekurang-kurang rukuk ialah aqallur rukuk ialah tunduk ataupun kita bongkokkan badan kita dengan sekadar tangan kita tu boleh sentuh lutut. Kita bongkok tangan tu, kita bongkok tangan, kita bongkok badan tu, apabila tangan kita tu, kita punya bongkok tu sehingga tangan kita dah boleh sentuh lutut, itu rukuk lah tu. Itu dah kira rukuk lah tu. The moment tangan kita dah boleh sentuh lutut tu, itu yang kita kira sekurang-kurang rukuk. Okay, itu sekurang-kurang rukuk. Kemudian, wa akbalu rukuk. Maksudnya, rukuk yang paling sempurna. Rukuk yang paling sempurna. Macam mana? Rukuk yang paling sempurna bukan sekadar kita letak tangan dekat lutut je. Bukan sekadar kita bongkok lepas tu letak tangan lutut je. Rukuk yang sempurna ini ialah kita bongkokkan badan kita ataupun kita tunduk. Bongkok lah. Bongkokkan badan kita. Dengan sekira-kira bahagian belakang badan kita ni. Bahagian belakang badan kita ni. Dan kepala kita menjadi lurus. Seolah-olah menjadi menjadi satu papan. Macam tu. So, kita bongkokkan badan kita tu. Kita bongkokkan badan kita tu sehingga bahagian belakang badan kita ni dengan kepala kita tu dia jadi seperti satu papan. Dengan apa? Sehinggakan kalau kita letakkan barang di atas belakang badan kita tu, dia akan stabil dan tak jatuh. Sebagai contohnya, kalau nak kata lurus dia bahagian belakang badan kita tu, kalau kita letak cawan dekat belakang tu, cawan tersebut akan stabil dan dia tak akan jatuh. Macam tu. Jadi, akbalur rukuk ni ialah kita bongkokkan badan kita sehingga sekira-kira kita punya bongkoknya badan kita tu menyebabkan bahagian belakang badan kita dan kepala seperti menjadi papan yang satu. Dan apabila kita letakkan barang, sehingga apabila kita letakkan barang seperti cawan di belakang badan kita tu, cawan tersebut stabil. Macam kita letak cawan kat atas meja. Macam tu. Itu akbalur rukuk. Nak check kita punya akbalur rukuk ke tak? Nanti minta lah saya checkkan lah. Tengok kita buat rukuk ni, bahagian belakang badan kita ni nampak lurus ke tak. Kalau kita sendiri, tak boleh lah check lah kan sebab kita tak boleh tengok bahagian belakang badan kita. So minta lah siapa check. Kalau orang yang tengok tu dia kata ada bahagian belakang kita ni lurus dengan kepala, maksudnya itu kira sempurna rukuk lah tu. Okay. Jadi itu dia. Sekurang-kurang rukuk dan uh, dan akbar rukuk. Sesempurna rukuk itu. Sekurang-kurang rukuk tadi, macam dah cakap, kita tunduk, kita bongkokkan badan kita dengan sekadar tangan kita sehingga boleh lentur lutut. Itu rukuk paling ringan lah tu. Dan paling sempurna rukuk, rukuk yang sempurna yang kita nak ikut ni nak buat ni. Macam mana? Tunduk dengan sekira-kira bahagian belakang badan kita dan kepala menjadi lurus seperti menjadi papan yang satu. Dan sehingga kita boleh letakkan barang di belakang badan kita. Diletakkan barang tu, dia stabil dan tidak terjatuh. Itu akbalur rukuk. Rukuk sesempurna rukuk. Okay, jadi syarat rukuk ni ada 3. Syarat rukuk ni ada 3. Maksudnya perlu ada 3 syarat ni barulah rukuk kita itu diterima. Barulah dikira rukuk. Yang pertama ialah kedudukan rukuk kita itu paling kurang seperti sekurang-kurang rukuk yang kita cerita tadi. Kedudukan rukuk kita tu paling kurang seperti sekurang-kurang rukuk yang kita cerita tadi. Itu paling kurang lah. Kalau buat akbar rukuk tak ada masalah. Tapi sekurang-kurangnya posisi rukuk kita itu mestilah seperti sekurang-kurang rukuk tu. Itu syarat yang pertama. Kemudian, syarat yang kedua untuk rukuk ialah kita rukuk itu dengan niat kita memang nak rukuk. Kita rukuk itu memang niat kita nak rukuk. Dia bukan macam kebetulan kita tunduk lepas tu kita terus rukuk. Contoh, sebagai contoh je lah kan, kita tengah solat. Lepas tu, tiba-tiba katakan adik kita main bola depan kita ke apa kan. Lepas tu dia tersepak bola tu dia nak lalu atas kepala kita. So kita tunduk, kita terus rukuk. So bila kita rukuk tu, kita pun alah aku rukuk terus lah. Alah aku tunduk dia, aku rukuk terus lah. Kira je tunduk je dia untuk rukuk tu bukan sebenarnya nak untuk rukuk. Tunduk je dia tu nak elak bola tu. Tapi lepas tu dia macam alah aku dah tunduk dia, aku rukuk terus lah. Macam tu. Itu tak boleh. Sebab bongkok je orang tu, turun je orang tu nak rukuk tu, dia bukan je dia punya niat tu bukan nak rukuk. Dia asal dia ialah dia nak buat benda lain. Dia asal dia nak elak bola adik dia tu. Macam tu. Maka untuk keadaan macam tu tak boleh parti syarat lah. So syarat mesti
tunduk je dia tu, syarat dia tu mestilah tunduk je dia tu dengan niat nak rukuk. Macam tu. Kemudian yang ketiga, taubat lillah. Yang ketiga, rukuk itu disertai dengan taubat lillah. Itu yang ketiga. Rukuk jadi itu disertai dengan taubat lillah. Taubat lillah ini apa? Taubat lillah ini diam sejenak dengan kadar tempoh orang baca subhanallah. Macam tu. Maksudnya paling kurang ketika rukuk ni kita kena diam sejenak. Diam sejenak tu kadar dia macam mana? Subhanallah. So bila rukuk Allahu akbar tu dia dibongkok tu dengan kadar subhanallah, berarti sejak subhanallah. Kemudian barulah nilai i'tidal. Itu dia. Kalau ulang balik syarat rukuk dia yang tiga tadi. Syarat rukuk yang pertama, posisi rukuk itu mestilah sekurang-kurangnya seperti aqallur rukuk, seperti sekurang-kurang rukuk yang kita dah cerita tadi tu. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, dia rukuk itu dengan niatlah rukuk, bukan dengan niat lain. Kemudian yang ketiga, perlulah ada taubat lillah. Itu tiga syarat rukuk. Okay, itu selesai untuk sedikit perincian tentang rukuk. Okay, kemudian dah habis rukuk, kita cerita tentang i'tidal pula. Okey, so untuk i'tidal pun sama, dia tidak diceritakan perincian dia di dalam kitab ini juga. So boleh catatkan. Dia punya apa, perincian ni lebih kurang sama je sebenarnya macam rukuk tadi. Okey, so i'tidal ni apa maksudnya? I'tidal ni ialah kita kembali kepada posisi sebelum kita rukuk. Kembali dia seseorang itu kepada posisi dia sebelum rukuk. Itu maksud i'tidal. Jadi posisi kita, kalau kita solat berdiri, maka posisi kita sebelum rukuk tu apa? Berdirilah kan? Maka ketika i'tidal dia kena buat apa? Perlu berdirilah. Kita berdiri balik lah. Bila kita bangun daripada rukuk tu, kita perlu berdiri balik lah kan? Kalau seorang itu, dia solat duduk, maka posisi dia sebelum rukuk apa? Duduklah kan? Sebab dia solat duduk kan? Maka apabila dia bangun, apabila apabila dia i'tidal tu, apabila dia bangun daripada rukuk tu, posisi dia macam mana? Posisi dia perlu seperti posisi dia solat duduk tu lah. Posisi sebelum dia rukuk tu macam mana? Sama lah juga baring, sama lah juga solat macam mana pun. So i'tidal ni ialah kembali je seorang itu pada posisi dia sebelum dia rukuk tu. Kalau solat berdiri, maka posisi sebelum dia rukuk tu apa? Berdirilah. Kalau dia solat duduk, maka posisi dia macam mana? Posisi dia duduk lah ketika i'tidal tu. Mengikut cara seorang tu solat. Okay. Syarat untuk i'tidal. Ni syarat untuk i'tidal. Lebih kurang macam tadi je. Cuba kat sini ada perbezaan sedikit. Syarat yang pertama untuk i'tidal ni ialah bermaksud. Memang dia niat i'tidal tu untuk i'tidal. Untuk i'tidal. So bila dibangun daripada rukuk tu, memang niat dia untuk bangun daripada rukuk lah. Bukan niat dia nak buat benda lain. Penjelasan dia sama macam rukuk tadi. Rukuk tadi kan perlu dengan niat, perlu ditunduk tu dengan niat kan. Sama lah juga i'tidal ni pun sama. Perlulah dibangun tu dengan niat. Bukan dibangun tu sebab nak buat benda lain. Okey, itu syarat pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh lama. Ini syarat yang kedua untuk i'tidal. Kita nak i'tidal ni tak boleh terlalu lama. Sebab i'tidal ni di dalam kalangan ruknul qasir. Jadi dia kira dalam golongan rukun-rukun yang pendek. So untuk i'tidal ni kita tak boleh stay lama-lama untuk i'tidal. Kadar yang kita kata lama tu macam mana? Kadar yang kita kata lama itu ialah dia sama kadar dengan waktu seseorang itu baca Al-Fatihah. Jadi untuk i'tidal tak boleh lama. Maksudnya kita punya waktu kita i'tidal tu, time kita i'tidal tu tak boleh lebih daripada kadar waktu seseorang itu baca Al-Fatihah. Jangan lebih kadar waktu seseorang itu Al-Fatihah. Jangan lama-lama i'tidal tu. Macam tu. Kalau kita selepas i'tidal kita baca kunut, itu cerita lain. Kalau selepas i'tidal tu kita baca kunut sebagai contoh je, itu cerita lain. So syarat yang kedua, i'tidal ni tak boleh lama-lama. Lama yang maksudkan tu macam mana? Melebihi kadar seorang itu baca Al-Fatihah. Itu yang kedua, syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga,
Untuk i'tidal ialah tawaba'li lah. Sama macam rukuk tadi. Kadar dia, kadar berhenti sekejap dengan kadar subhanallah. Ketiga tu ialah syarat i'tidal. Ulang balik. Yang pertama, bermaksud untuk i'tidal. Yakni kita memang lihat seorang tu i'tidal memang untuk i'tidal. Kemudian yang kedua, tak boleh lama. Lama macam mana? Lama tu macam mana? Lama tu ialah melebihi kadar seorang itu membaca Al-Fatihah. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga ialah at-taba'li lah. Perlu ada taba'li lah. Okey, itu selesai. Itu selesai untuk uh, i'tidal. Okey, sekarang ni barulah kita boleh masuk dalam kitab. Baru kita cerita pasal sujud sekarang ni. Okey. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وجعلنا من المخلصين بقراءته آمين. فصل في شروط السجود. Fasal pada menerangkan syurutis sujud. Syarat-syarat sujud. Syarat-syarat sujud. So tadi kita cerita pasal rukuk, i'tidal. Okey, sekarang kita masuk cerita pasal sujud pula. Syurutus sujudi sab'atul. Syarat-syarat sujud ini ada 7. Syarat-syarat sujud ini ada 7. Yang pertama, ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Ayyasjuda ala sab'ati a'dha'il. Hendaklah seseorang itu sujud ala sab'ati a'dha. Dengan 7 anggota. Dengan 7 anggota. Dengan 7 anggota. 7 anggota tu apa? Dalam kitab ni dia tak bagi tahu. Dalam kitab ni dia tak bagi tahu. So boleh catat ni, apakah 7 anggota yang wajib ketika sujud? Wajib bersentuh tanah, wajib menyentuh tempat sujud. Ketika kita sujud tu ada 7 anggota. Yang pertama, dahi. Boleh salin betul. Yang pertama, dahi. Kemudian yang kedua, dua telapak tangan. Itu kedua dan ketiga. Kedua dan ketiga, dua telapak tangan. Kemudian, yang keempat dan kelima, kedua lutut. Keempat dan kelima, kedua lutut. Kemudian, keenam dan ketujuh, dua batil jari kaki. Dua batil jari kaki. Apa? Dua batil jari kaki. Batil jari-jari untuk kedua kaki kita. Batil jari-jari untuk kedua kaki kita. Batil tu maksudnya apa? Maksudnya bahagian tapak tu, bahagian tapak kaki kita. Tapi bukan semua tapak tu. Kita nak bahagian jari je. Untuk kedua belah kaki. Bahagian tapak jari kedua belah kaki kita. Bila sebut batil tu maksudnya bahagian tapak tu. Bahagian tapak kedua jari. Jari tau, bukan tapak kaki semua tu. Lah, bahagian tapak untuk jari kaki saja. Kedua belah jari kaki kita. Okay, jadi itulah dia 7 anggota sujud. Semua tu perlu kena tempat. Perlu kena apa kita bagi tempat sujud lah. Perlu kena tempat yang kita sujud tu perlu kena lah. Perlu kena tanah lah. Senang cerita. Yang pertama tadi adalah ulang balik dahi. Kemudian yang kedua, dua tapak tangan. Itu kedua dan ketiga. Keempat dan kelima, kedua lutut. Keenam dan ketujuh, dua batil lagi. Batin jari kaki kedua kaki kita. Batin jari kedua kaki kita. Jadi hidung macam mana? Ada disebutkan ke hidung tadi? Hidung tak ada. Jadi untuk hidung, kalau tak kena ketika sujud tu, hidung kita tak kena ketika sujud,
tak berapa. Tapi hukumnya sunat. Hukum letakkan hidung, hukum hidung kena talah ketika sujud itu sunat. Kalau boleh tak letak lah. Tapi kalau tak letak, tak ada masalah. Sebab dia bukan dalam kalangan anggota yang wajib. Jadi alang-alang menerangkan tentang anggota ni. So alang-alang menerangkan tentang anggota ni. Yang ni tak ada dalam kitab. Ada tiga untuk ketujuh-tujuh anggota tadi kan. Dia terbahagi kepada tiga. Maksudnya dia ada tiga jenis. Yang pertama, jenis yang pertama, anggota yang wajib dibuka. Maksudnya, maksud dibuka ni apa? Maksud dibuka ni tak boleh cover. Anggota tu kita tak boleh cover. Mesti anggota tu kena direct, mesti bersentuhan direct dengan tempat sujud tu. Ah, Kemudian itu jenis yang pertama, itu bahagian pertama. Kemudian bahagian kedua, ada anggota yang wajib kita tutup. Kita wajib cover anggota tu. Kemudian bahagian bahagian yang ketiga, anggota yang boleh dibuka. Maksudnya kita nak buka boleh, kita apa buka ni maksudnya tak cover. Kita tak cover pun boleh, kita nak cover pun boleh. Itu bahagian yang ketiga. So yang pertama wajib dibuka. Kemudian yang kedua wajib ditutup. Kemudian yang ketiga boleh buka, boleh tutup. Okay, so bahagian yang pertama, ini sekarang ni anda ceritakan untuk anggota lelaki terlebih dahulu. Lelaki terlebih dahulu. Untuk lelaki, anggota yang wajib dibuka, untuk lelaki kalau anggota yang wajib dibuka, dahi. Maksud dibuka ni apa? Alang-alang banyak maksud dibuka ni jangan ada cover. Jangan ditutup bahagian tu. Bahagian bahagian tu mesti kena direct dengan tempat sujud. Maka yang pertama ialah dahi bagi lelaki. Perempuan pun sama sebenarnya. Dahi perempuan pun sama, dahi juga. Jadi bahagian dahi jangan ditutup. Jangan ditutup kesemuanya. Okey, itu satu tu je untuk anggota yang wajib dibuka. Maksudnya anggota yang tak boleh cover. Kita jangan cover anggota tu. Kemudian bahagian yang kedua, anggota yang wajib ditutup, anggota yang wajib untuk kita cover, bagi lelaki, sekali kita cerita pasal lelaki, kedua-dua lutut. Kedua-dua lutut. So kedua-dua lutut ni kita mesti cover lah. Kenapa kalau buka kalau buka kenapa? Kalau kita tak cover bahagian lutut kita ni, maksudnya kita buka aurat lah. Sebab lutut kan sebahagian daripada aurat. So kalau kita tak cover lutut ni, kalau kiranya lutut kita ni kena direct kan kat tempat sujud apa? Kena direct kat tanah, tak ada kain yang tutup kan. Maksudnya kita buka aurat lah. Maka jadi tak sah lah. Macam tu. Maka lutut wajib ditutup. Anggota lutut wajib ditutup. Ini untuk lelaki. Okay, kemudian bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga. Anggota yang boleh dibuka, boleh ditutup. Nak buka pun boleh, nak tutup pun boleh. Maksudnya kita nak cover anggota tu pun boleh, tak nak cover pun tak apa. Untuk lelaki Untuk lelaki yang pertama ada telapak tangan. Telapak tangan. Maksudnya telapak tangan kita tu. So telapak tangan kita tu nak direct kena tanah ketika sujud tu nak direct kena tanah pun tak apa, ataupun kalau kita nak cover telapak tangan kita tu pun tak apa. Contoh kita pakai sarung tangan. Ada sarung tangan, kita apa? Ada sarung tangan kita pakai lepas tu kita sujud. Boleh ke? Jawapannya boleh juga. Tak ada masalah. Kalau macam contoh dahi tadi, dahi kita tak boleh tutup. Dahi wajib buka kan? Kalau macam bahagian ketiga boleh buka boleh tutup ni, ditutup apa? Maksudnya cover pun tak apa, tak cover pun tak apa. Macam tapak tangan kita ni, tutup pun tak apa. Macam kalau tutup ni contohnya, pakai sarung tangan lah. Ataupun kita biar terbuka, tak pakai apa-apa. Maksudnya bare-handed lah. Maksudnya tak ada apa lah kan.
pun boleh. Kalau bagi lelaki lebih baik dibuka. Kalau bagi lelaki lebih baik tapak tangan je dibuka. Lebih bagus, lebih afdal dibuka. Kemudian yang kedua, bagi lelaki untuk anggota yang boleh dibuka, maksudnya tak kisah nak buka ataupun tutup, ialah kaki. Kaki. Kiranya kaki ni nak cover pun boleh, tak nak cover pun tak apa. Maksudnya contoh kalau cover macam kita solat pakai stokil. Pakai stokil. Kaki kita ataupun telapak jari kaki kita ni, telapak jari kaki kita ni tak kena direct dekat tak kena direct kat tanah kan. Ada cover stokil, boleh ke? Jawapannya boleh. Kalau nak buka stokil, telapak jari kita ni kena direct dekat tanah, boleh ke? Pun boleh juga, tak ada masalah. Dua-dua boleh. Okey, itu tadi kita cerita untuk lelaki. Sekarang ni untuk wanita pula, untuk perempuan pula. Kita mula daripada bahagian pertama tadi, wajib dibuka. Wajib dibuka. Anggota yang kita tak boleh cover, tak boleh cover ke semua dia, ialah sama macam tadi, dahi. Bagi wanita pun, anggota yang wajib dibuka ialah dahi. Okay, itu untuk bahagian yang pertama. Kemudian bahagian yang kedua, wajib ditutup. Perlu di cover. Perlu cover, wajib cover bahagian tu. Untuk wanita, dua lutut. Dua lutut. Sama juga macam lelaki ni, dua lutut. Kalau lelaki pun aurat, wanita pun aurat juga lutut kan. So takkan nak biar lutut tu terbuka kan. So perlulah cover, wajiblah cover. Dan kemudian yang kedua, untuk wanita, kaki. Kaki. Kaki dia perlu di cover. Perlu perlu ditutup perlu kena cover. Okey, kemudian bahagian yang ketiga, boleh dibuka. Boleh dibuka. Maksudnya tak kisahlah, boleh, tak kisah nak tutup ataupun buka, nak cover ke tak cover ke, boleh dua-dua. Ialah untuk wanita, telapak tangan. Untuk wanita, telapak tangan. Kalau dengan kehadiran lelaki ajnabi, afdal ditutup. Wanita untuk wanita, kalau dengan kehadiran lelaki ajnabi, afdal ditutup telapak tangannya. Maksudnya cover lah. Okey. Kalau ulang balik Kalau ulang balik untuk dia punya anggota-anggota je. Kalau lelaki, wajib dibuka dahi. Lepas tu wajib ditutup ataupun wajib di cover dua lutut. Kemudian boleh dibuka, boleh ditutup ialah telapak tangan dan kedua telapak jari kaki. Telapak dua jari. Telapak jari kaki. Telapak jari kaki. Itu untuk lelaki. Kalau untuk wanita, untuk perempuan, yang wajib dibuka, dahi. Lepas tu yang wajib ditutup, yang mesti cover, kedua lutut dan kedua kaki. Kemudian boleh dibuka, boleh ditutup telapak tangan. Ini untuk wanita. Telapak tangan. Akan tetapi dengan kehadiran, kalau dengan kehadiran lelaki ajnabi, afdal tutup. Afdal tutup. Kalau nak buka juga tak ada masalah, tapi afdal tutup. Okey. Sambung ke tak? Rasanya dah tak boleh lah kot sebab yang lain pun penjelasan macam agak panjang untuk yang lain tu. Okay, so wallahu alam, sampai situ saja.
Ah, syukran ala husni istimaikum wa musyarakatikum.